Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Pertama saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada 10 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian untuk membahaskan rang undang-undang Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 Pindaan 2022. Daripada 10 pembahas yang telah mengambil bahagian, 100% nampaknya menyokong dan ingin melihat supaya Pharma ini akan terus bergerak terus bagi membantu petani-petani dan juga usahawan-usahawan bimbingan Pharma. Sebelum itu, saya ingin maklumkan bahawa walaupun sebenarnya peraturan mesyuarat 351 iaitu isi-isi ucapan di mana seorang ahli-ahli dewan apabila membahaskan rang undang-undang yang membina akta induk, hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan rang undang-undang sahaja dibenarkan bercakap dan tidak kepada perkara-perkara yang tidak melibatkan akta induk. Sebab itu perkara yang bukan termasuk dalam pindaan. Tapi saya faham ahli-ahli yang berhormat semua kerana sayangkan Pharma, nak melihat Pharma dapat mewakili nasib dan kita membela petani-petani dan juga usahawan-usahawan bimbingan. InsyaAllah kita yang sedaya mungkin nanti saya akan memberikan sedikit penjelasan. RU ini sebenarnya adalah menyentuh pindaan terhadap tafsiran keluar pertanian yang beri perluasan kuasa kepada Pharma untuk menguruskan pemasaran ternakan yang terpilih iaitu lembu dan sejenis dengannya, kambing berbiri, rusa, arnab dan ternakan unggas seperti ayam, puyuh dan itik. Apapun daripada 10 ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian tadi, hari ini saya segala relanya saya maklumkan bahawa saya rasa cukup teruja sekali. Banyak pelajaran yang telah saya peroleh, pandangan serta idea-idea bernas daripada ahli yang berhormat cukup saya hargai. Bahkan apabila saya menyoal atau menanya tadi yang berhormat Senator Dr. Zulkifli, saya kata bacaan apa yang dibuat oleh yang berhormat Senator Hajah Nuridah tadi. Dia kata itu adalah ayat Quran surah Yusuf. Terima kasih yang berhormat. Banyak memberi saya pelajaran. Dan sekurang-kurangnya pelajaran ini sebenarnya boleh kita gunakan untuk sama-sama kita bawa Pharma sebagai satu-satunya agensi yang boleh mewakili bukan sahaja untuk petani-petani, dan kita mahu melihat supaya pengguna dan juga orang ramai dapat benar-benar dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Sebagaimana kita maklum bahawa Pharma pada semasa dia ditubuhkan 1965 diberikan kelulusan dan kuasa untuk memasarkan ternakan sekali. Tapi bila maju ternak ditubuhkan pada 1973, kuasa itu ditarik. Dan apabila sampai tahun 1983, apabila kita bubarkan maju ternak, kita minta kalau boleh kuasa itu dipulangkan semula. Apatah lagi sampai masa dan ketika yang cukup bertepatan sekali. Apabila kita menghadapi PKP pada tahun 2020 dulu, kita nampak ada pentingnya Pharma ini diberikan kuasa tersebut. Kerana pada ketika tersebut kita boleh menggunakan undang-undang darurat dan boleh memasarkan hasil ternakan tadi. Tapi selepas kuasa itu ditarik semula, jadi kita rasa ada kepentingan supaya Pharma kuasanya diperluaskan melalui pindaan undang-undang ini. Sebagaimana yang dimaklumkan, bahawa Pharma sebagai agensi kerajaan yang melaksanakan fungsi pemasaran keluaran hasil pertanian yang dibenarkan oleh Akta. Dalam Akta 141, Pharma ini, tafsiran pemasaran adalah merujuk kepada aktiviti pemasaran termasuk penjualan, pembelian, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemprosesan, penggeredan, pembungkusan, pelebalan, pengawetan, macam-macam tan. Tapi apa pun yang saya nak sebut di sini, selain daripada kita import, kita juga membuat ekspor. Itu sebab kita dapat lihat bahawa semua usahawan-usahawan tani
yang di bawah bimbingan Pharma yang memasarkan produk-produk yang berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Inilah satu daripada perkara utama yang diberikan perhatian oleh Pharma untuk membantu mereka supaya pelebaran pembungkusan ni akan dapat dibantu supaya mereka dapat memasarkan serta menembusi pasaran antarabangsa. Pharma akan terus melaksanakan perkhidmatan pemasaran melalui 5 strategi utama, iaitu pembangunan pasaran, pembangunan infrastruktur, pemasaran dan kemudahan pemasaran, pembangunan usahawan dan juga penyediaan produk-produk yang kita regulasi dalam pasaran. Seterusnya, saya ingin berikan sedikit kepada apa yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat tadi. Kalau saya tak dapat jawab ataupun tidak memuaskan, insya-Allah kita akan cuba jawab secara bertulis. Pertamanya, sahabat saya daripada yang berhormat Senator Osman tak ada di sini, tetapi Dr. Nguyen pun tak ada di sini. Lepas tu Datuk yang berhormat sahabat saya Dr. Jafridin. Terima kasih yang berhormat orang muda yang sebenarnya banyak membahaskan perkara-perkara ilmiah tentang ekonomi. Saya seronok saya dengar sekali, tapi apa yang kita nak sebut di sini kalau bagusnya dia disebutkan yang apa tu, pergantungan kita kepada makanan yang bernilai tinggi berbanding dengan ekspor kita. Di pagi tadi kita dah sebut perkara ini, kita berharap supaya semua peringkat masyarakat dapat sama-sama memahami bahawa pada ketika ini negara ataupun dunia sedang menghadapi satu krisis yang cukup membimbangkan sekali, tidak terkecuali negara kita. Isu kekurangan bekalan makanan adalah terjadi di mana-mana. Tapi kita bernasib baik, isu ini dapat kita atasi dalam negara kita kerana kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang begitu peka sekali dan mahu memberikan satu perhatian khusus dalam memastikan supaya bekalan sampai kepada semua pengguna dan nelayan-nelayan, petani-petani serta penternak-penternak kita, wira-wira kita, supaya nasib mereka sentiasa dipelihara. Jadi yang berhormat tadi dah sebut tentang apa tu ekspor kita pada tahun ini, setengah tahun pertama kita dah berjaya ekspor sebanyak 36 bilion. Dan kita jangka walaupun import kita akan terus meningkat. Pada tahun setengah pertama kita telah mengimport sebanyak lebih kurang 36 bilion jugalah. Pada tahun ini, pada tahun 2021 sampai sehingga bulan Jun tahun 2022, kita telah import sebanyak 36 bilion. Maknanya kita menjangka sampai cukup tahun nanti kita akan mengimport sebanyak 73 bilion ringgit. Berbanding dengan tahun 2021, 63.6. Tahun 20 pula 55. Maknanya setiap tahun peningkatan ini akan berlaku. Sebab saya sebut tadi bahawa keadaan di dunia pada ketika ini sedang menghadapi satu isu yang cukup membimbangkan sekali. Kenaikan harga yang tidak dapat dikawal. Kerana bukan sahaja berkenaan dengan iklim, maknanya ekstrim, dengan izin ekstrim weather condition, tetapi kerana geopolitik kita yang tidak stabil berkenaan dengan peperangan yang berlaku. Maknanya bukan sahaja negara-negara yang terlibat itu diberikan sekatan, bahkan peningkatan kos daripada logistik pun sendiri yang tidak terkawal. Apatah lagi sekarang tentang pengukuhan nilai dolar yang memang cukup membimbangkan kita. Jadi itu sebab rakyat kita terpaksa menanggung bebannya. Tetapi seperti saya sebut tadi, kerana kita mempunyai pemimpin yang cukup prihatin, apa yang disebut oleh yang berhormat tentang ayam saja. Pada ketika ini yang berhormat Tuan Speaker, kalau saya boleh sentuh sedikit, tentang ayam saja, kita terpaksa intervensi, satu skim intervensi yang telah boleh diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat apakah masalah yang berlaku. Bukan saja tentang bekalan, bahkan tentang harga. Apabila kita telah memperkenalkan
sistem subsidi. Sejak daripada bulan 2 sehingga bulan Julai yang lalu, sehingga bulan Jun yang lalu, kita mula-mula kita beri subsidi sebanyak 60 sen 1 kilo. Bulan 2, bulan 3. Selepas tu bulan 4, bulan 5, bulan 6, kita naikkan lagi 80 sen. Jadi makna subsidi sudah pergi RM1.40 sen 1 kilo. Kerana kenaikan bekalan makanan haiwan ni terlalu mendadak. Kalau dulu macam Yang Berhormat ada sebut tadi tentang jagung. Jagung dan juga soya ini adalah 70% daripada kos pengeluaran ayam adalah bergantung kepada makanan. Makanan utama mereka adalah jagung sebagai karbohidrat dan soya sebagai protein. Jagung untuk kekuatan, untuk tenaga dan juga tumbuh saran, tumbuh membesar. Begitu juga soya. Jadi kita tak boleh lari pada ini. Jadi Yang Berhormat Datuk Lim tadi ada sebut tentang apakah makanan sampingan yang telah kita buat. Memang kita ke arah tersebut. Dan agensi daripada MAFI melalui MARDI dan juga agensi-agensi yang lain dengan kolaborasi beberapa universiti sekarang, kita ke arah tersebut. Dan kita mempunyai satu formulasi. Tetapi kita masih lagi perlukan base dia mesti jagung dan juga ada soya. Walaupun tidak secara sepenuhnya, mesti sekurang-kurangnya 30% kita gunakan daripada jagung. Iaitu kita gunakan yang pertamanya, yang kita telah temui pada ketika ini adalah daripada temukut. Yang ini daripada beras yang dijadikan dedak dan juga daripada pampas padi tadi, dicampuran dengan jagung dan juga sedikit daripada soya. Dan juga tidak terlupa juga, ada juga lagi formulasi baru dengan tentang penggunaan PKC. PKC daripada kelapa sawit dan juga campuran dengan minyak daripada CPO tadi. Tapi tak boleh banyak lah. Tapi apapun yang Muhammad. Soalan yang dipertuh. Boleh? Kepada Timbalan Menteri. Boleh. Terima kasih. Memang seperti yang Berhormat Timbalan Menteri mengatakan makanan ada ekspor, ada import. Tetapi yang saya tak faham nak minta penjelasan daripada Timbalan Menteri itu ialah mengenai beras. Beras kita memang tak cukup untuk rakyat jelata, bekalan kepada Malaysia pun tak cukup. Tetapi yang mendapati beras kita pun boleh ekspor sampai boleh dapat 48.2 million dan sampai boleh menjadi ekspor yang terbesar 34 di seluruh dunia. So apakah strategi kita atau pendirian kita? Adakah kita tanam padi itu, beras itu untuk rakyat diri sendiri dulu atau untuk ekspor dulu? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya beras kita tak ada ekspor. Beras untuk kegunaan dalaman. Dan memang macam ayam satu ketika dulu, sekarang pun ayam kita sebenarnya, kita mempunyai SSL 104, berlebihan. Dan kita dapat lihat setelah intervensi daripada kerajaan, memperkenalkan sistem subsidi, kita dapat lihat banyak ayam sekarang di pasaran. Murah pula tak turun harga. Walaupun kita tetapkan harga kawalan RM9 daripada RM8.90, kita naikkan RM9.40. Sekarang harga dah jatuh lah. Kerana tapi kerajaan telah putuskan no export. Hanya kita benarkan sedikit saja ekspor ke Singapura, itu pun ayam kampung saja. Jadi beras kita pada ketika ini, seperti Yang Berhormat maklum, bahawa kita SSL kita hanya 63% saja. Dan kita mempunyai unjuran kalau boleh sampai tahun 2025 nanti kita sampai 75%. Dengan perkenalkan beberapa kaedah SBB, iaitu Smart Sawah Berskala Besar. Kita yakin apa Yang Berhormat tadi ada sebut, sebelum ni Timbalan Menteri ada sebut tentang berapa matlamat kita, apa yang telah kita capai. Kalau dulu kita dapat hanya 3.51 hektar, tapi sekarang dengan smart sawah ni kita percaya dapat 7 hektar. Lepas tu saya sangat seronok sekali apabila Yang Berhormat Datuk Haji Zulkifli tadi ada sebut tentang pendigitalan. Sebenarnya Yang Berhormat, saya cerita sedikitlah. Sekarang MAFI sedang melancarkan Expo Pertanian MAHA yang mendapat sambutan yang cukup luar biasa sekali.
Dan saya nak jemput semua hadirin yang berhormat kalau berkesempatan untuk sama-sama hadir. Sehingga kita sampai 14 bulan nanti. Kita berjaya mendapat kunjungan daripada banyak pelabur-pelabur kualiti. Satu orang daripadanya datang daripada China. Dan kita telah berjaya menandatangani beberapa perjanjian. Dan apa yang saya nak sebutkan di sini, seorang daripadanya, satu kumpulan daripada China, dipanggil Ding Dong. Ding Dong adalah sebuah syarikat yang dikendalikan kumpulan orang muda yang menggunakan all computerized system. Semua sekali. Macam yang Berhormat Datuk TV sebut tadi, pendigitalan. Dia penjualan semua produk-produk pertanian dengan e-banking ataupun e-commerce, dan juga dia mempunyai satu kekuatan delivery system yang cukup hebat. Maknanya kita press the button, within minutes barang dah sampai. Dan petani ini ataupun usahawan ini menjadi seorang billionaire overnight. Jadi orang billionaire. Jadi apabila saya dapat berbual dengan mereka, kita tak sangka kedatangan mereka. Tapi dia dibawa oleh satu orang daripada sahabat perniagaan ni. Jadi apa yang saya ubuh di sana, saya dapat sajikan selain daripada kopi, saya sajikan dia buah nangka. Nangka kita. Apabila dia makan nangka kita, dia seronok. Dia kata dia dah makan nangka ni dekat Vietnam. Tapi nangka di Malaysia ni adalah cukup luar biasa. Selepas itu, saya kata ambil nenas. Apabila saya bawa nenas yang berhormat, dia datang 4 orang, habis sekali nenas dikerjakannya. Dia nak nenas tu, kalau boleh dieksport, dia nak pasarkan. Saya kata saya minta maaf. Saya tak dapat nak membekalkan kerana nenas pada ketika ini adalah satu sumber kekayaan baru. Yang mungkin banyak orang susah nak percaya. Tapi siapa-siapa yang telah terlibat dengan nenas ni, barulah tahu ini satu sumber kekayaan baru yang boleh kita banggakan. Saya kata saya tak berkeupayaan untuk membekalkan kerana nenas pada ketika ini cukup diminati. Semasa kita menghadiri Expo di Dubai, inilah sebenarnya permintaan yang tertinggi sekali. Bukan saya daripada negara-negara Arab, bahkan daripada macam negeri, daripada Germany, daripada Italy dan juga negeri lain yang sangat tertarik. Kalau di Hong Kong dan China hendakkan durian, tetapi di sebelah sana dia hendakkan kita punya nenas dan juga nangka. Yang Berhormat Datuk Seri saya tengok Yang Berhormat Datuk Speaker dah tengok saya lain macam je. Saya pun perasan kerana saya tak nak mengambil masa yang panjang. Saya tengok Datuk Seri kepada ahli yang berhormat. Datuk Seri, timbalan Menteri, saya tengok sebab saya syok dengan cara ulasan penjelasan yang diberikan kepada ahli Dewan Negara. Itu. Bukan saya nak suruh berhenti. Boleh teruskan. Terima kasih. Tak ada masalah. Saya tahu pasal Yang Berhormat tadi ada warning saya tadi daripada speaker tadi, dimatkan masa kita ada lagi orang review ada yang undang-undang yang dibentangkan ni. Tapi kalau dah kita kalau dapat tak apa. Kita saya sebut tadi, saya cukup teruja sekali, banyak pelajaran yang saya dapat perolehi. Apa cadangan-cadangan daripada Yang Berhormat tadi cukup bernas sekali, dan insya-Allah kita akan terus membina supaya apa agensi-agensi pertanian ini akan terus benar-benar dapat mewakili dan membela nasib petani-petani kita, dan kita mahu melihat supaya apa juga masalah yang dihadapi oleh pengguna juga dapat kita atasi. Hanya Puan Hasina ada sebut tadi tentang ekosistem agro makanan. Puan Hasina ada sebut tentang kakas tadi. Dekat akhir kakas ayam. Kakas daging dan juga ayam. Untuk maklumat, semua daging, semua ayam yang kita import daripada luar negara Yang Berhormat, daripada banyak negara. Pada ketika ini kalau ayam kita ambil daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada China, daripada Holland. Semua negara-negara yang mempunyai kilang ni ataupun kita panggil loji ni, kita akan buat audit. Audit ni datang daripada DVS, daripada veterina kita, daripada JAKIM, daripada Kementerian Kesihatan. Yang tim ini akan membuat satu audit pemeriksaan
dan mengesahkan bahawa loji-loji ini bukan sahaja mematuhi apa juga peraturan-peraturan standard negara kita, bahkan kehalalannya adalah dijamin. Dan kita memang ada wakil-wakil kita di tiap-tiap negeri tersebut. Dan apabila semua consignment ini masuk, consignment yang masuk ini bukan saja ayam ataupun daging. Apa saja consignment yang ada hubungan kait dengan pertanian, sama ada benih ataupun pokok pun, akan melalui satu custom kita yang kita panggil makis. Dia makis ni adalah satu penguat kuasa tentang kuarantin dan inspection. Dia yang akan mengesahkan bukan saja persijilan, bahkan ia semua barangan-barangan datang daripada loji-loji yang telah disahkan oleh MAFI. Kita banyak kes yang kita tangkap yang menjadi rezeki daripada untuk harimau-harimau kita. Mana-mana daging yang kita tidak boleh sahkan ataupun kita ada mengesyaki, tak akan kita masukkan. Jadi daging itu kita rampas, jadi kita bawa kepada zoo. Itu rezeki mereka. Begitu juga ayam. Jadi janganlah kita gusar, bahkan insya-Allah MAFI yang telah diberikan tanggungjawab untuk menyelia bagi memastikan supaya apa juga produk-produk makanan yang kita import daripada luar negara, insya-Allah kehalalannya adalah boleh kita perkakui. Itu saja yang berhormat. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Saya mohon maaf banyak tak dapat satu persatu, tapi apapun pegawai-pegawai saya banyak mencatat tu. InsyaAllah kita akan menjawab secara tertulis. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965. Majlis dalam jawatankuasa.